Mengenai kemerosotan berterusan ringgit Malaysia yang sering kali dikritik oleh rakyat Malaysia. Mereka mengeluhkan ketidakberkesanan kerajaan, kenaikan harga barang, cuaca panas, dan banyak lagi. Sepertinya amarah semua orang semakin meningkat. Kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeza hari ini, apa yang baik bagi Malaysia mengenai kemerosotan nilai ringgit. Beberapa pegawai kerajaan sebelum ini menyatakan bahawa kemerosotan ringgit adalah perkara yang baik bagi Malaysia, kerana ia dapat menarik lebih ramai pelancong untuk melancong ke Malaysia, terutamanya pelancong dari Singapura. Dalam keadaan ringgit yang terus jatuh terhadap dolar Singapura, lebih ramai orang dari Singapura mungkin akan berkunjung ke Malaysia. Dalam keadaan di mana harga makanan, minuman, dan hiburan di Malaysia menjadi lebih murah, mereka mungkin akan menghabiskan lebih banyak wang, memberikan pendapatan pelancongan yang lebih tinggi kepada Malaysia. Adakah ini benar-benar berlaku? Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Kita boleh merujuk kepada situasi di Jepun di mana yen Jepun juga telah mengalami kemerosotan yang ketara. Pada masa itu, jumlah pelancong yang berkunjung ke Jepun juga meningkat, tetapi masih kurang berbanding sebelum wabak COVID-19. Pada tahun 2019, Jepun menerima 32 juta pelancong asing. Pada tempoh wabak COVID-19, jumlah pelancong turun lebih daripada 90%. Pada tahun 2022, selepas yen Jepun mengalami kemerosotan yang ketara, jumlah pelancong yang berkunjung ke Jepun adalah 3.8 juta, tetapi masih jauh dari tahap tahun 2019. Namun, Jepun meramalkan akan menerima 20 juta pelancong sepanjang tahun 2023. Menurut statistik Jabatan Pelancongan Jepun, pada tahun 2019 sebelum wabak COVID-19, sektor pelancongan menyumbang 7.3% kepada KDNP Jepun, dengan pendapatan pelancongan daripada perbelanjaan pelancong asing mencapai 4.8 trilion yen atau 344 bilion dolar US. Sekiranya Malaysia mengalami kemerosotan nilai ringgit yang ketara, mungkin akan terdapat kelebihan dan peluang dalam industri pelancongan. Walau bagaimanapun, kesan kemerosotan nilai mata wang terhadap pelancongan adalah bergantung kepada faktor-faktor lain seperti kestabilan politik, situasi keselamatan, kemudahan infrastruktur pelancongan, dan juga keperluan pelancong dari negara-negara lain. Malaysia dan Jepun mempunyai beberapa persamaan. Pada tahun 2021, GDP Malaysia adalah kira-kira 373 bilion dolar US. Pada tahun 2022, seramai kira-kira 10 juta pelancong dari pelbagai negara melawat Malaysia. Pada tahun 2022, jumlah perbelanjaan pelancong asing di Malaysia adalah 6 bilion dolar US, 28.2 bilion ringgit, menyumbang 1.6% kepada GDP. Namun, ini disebabkan oleh kesan negatif wabak COVID-19 terhadap industri pelancongan. Jika kita menggunakan data sebelum wabak, iaitu pada tahun 2019, Malaysia menerima 26 juta pelancong, dengan perbelanjaan mereka mencapai 18.6 bilion dolar US, 86 bilion ringgit, menyumbang kira-kira 5% kepada GDP Malaysia. Oleh itu, industri pelancongan adalah sangat penting bagi Malaysia. Apabila nilai ringgit menjadi lebih rendah, ia mungkin akan menarik lebih ramai orang untuk melawat Malaysia kerana lebih berbaloi. Namun, untuk menarik pelancong asing datang ke Malaysia dengan kemerosotan nilai ringgit, pendekatan ini mungkin tidak begitu baik. Adakah mungkin bagi kita untuk memastikan ringgit Malaysia kekal stabil sambil menarik lebih banyak pelancong? Sementara ringgit Malaysia terus terdepresiasi berbanding dolar Singapura, harga hartanah di Singapura juga terus meningkat. Hal ini menyebabkan tekanan yang dirasakan oleh penduduk di Singapura, di mana harga hartanah dan sewa telah melonjak dengan drastis. Saya memiliki seorang rakan yang sebelum ini menyewa sebuah kondominium bersama rakan-rakannya dengan harga sewa 3,000 dolar Singapura. Namun, apabila perjanjian sewanya tamat, harga sewa yang baru ditetapkan adalah 5,500 dolar Singapura. Harga sewa ini tidak dapat diterima olehnya, jadi dia menolaknya. Tetapi setelah dia mencari beberapa kondominium yang serupa, dia mendapati harga sewa yang sama sudah menjadi norma. Oleh itu, dapat dilihat bahawa harga hartanah di Singapura meningkat dengan sangat ketara. Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia menghadapi keadaan berlawanan di mana terlalu banyak rumah baru telah dibangunkan di pelbagai kawasan, menyebabkan penawaran yang melebihi permintaan. Banyak hartanah yang sudah siap tetapi tidak mendapat permintaan, yang mengakibatkan harga hartanah berada dalam keadaan lembap. Ini merupakan fenomena yang berbeza dengan Singapura. Kerajaan Singapura telah mengambil pelbagai langkah untuk mengawal kenaikan harga hartanah. Ini telah menyebabkan pelaburan asing beralih ke Malaysia untuk membeli hartanah.
Penghuni sewa asing yang tidak mampu membayar sewa yang tinggi di Singapura juga telah bermigrasi ke Malaysia. Ketika dolar Singapura meningkat nilai dan harga hartanah di Malaysia berada dalam keadaan lembap, harga hartanah di Malaysia menjadi sangat menarik bagi mereka yang ingin membeli atau menyewa hartanah yang berpindah dari Singapura. Langkah-langkah Singapura dalam mengawal harga hartanah telah menyebabkan lebih banyak pembeli asing beralih ke pasaran hartanah Malaysia, terutamanya di Johor, Kuala Lumpur dan Selangor yang dijangka akan mendapat lebih banyak perhatian. Ini adalah berita baik bagi menangani masalah kekurangan jualan hartanah mewah di Malaysia. Kerajaan Malaysia seharusnya dapat menggunakan peluang ini dengan baik. Pemaju perlu memberikan tindak balas yang positif dengan menyediakan insentif dan projek hartanah berkualiti tinggi yang dapat menarik pembeli asing. Pada masa yang sama, kebolehpercayaan dan kebolehtelusan pasaran juga sangat penting untuk meningkatkan keyakinan pembeli asing dan merangsang lebih banyak transaksi. Jika kita dapat melihat peluang ini dan mengatasinya, kita berpeluang menyelesaikan masalah penjualan hartanah mewah yang lembap dan memberikan kehidupan baru kepada pasaran hartanah. Menteri Pengangkutan kita, Anthony Locke, telah menyatakan bahawa satu lagi cara untuk menangani masalah penurunan nilai ringgit Malaysia adalah dengan menarik penduduk digital nomad ke Malaysia. Kerajaan boleh menerbitkan pas lawatan digital nomad kepada orang asing untuk menarik mereka untuk tinggal dan menghabiskan di Malaysia. Digital nomad merujuk kepada mereka yang tinggal dan bekerja dalam ruang maya melalui internet dan teknologi komunikasi moden. Mereka tidak terikat dengan lokasi geografi tradisional. Mereka boleh tinggal dan bekerja di mana-mana di dunia asalkan mereka mempunyai sambungan internet yang boleh dipercayai. Kebanyakan daripada mereka adalah pekerja bebas, pekerja jarak jauh, seniman digital, penulis blog, pemuzik bebas atau mereka yang terlibat dalam pekerjaan dalam bidang digital. Digital nomad memainkan peranan penting dalam perkembangan zaman digital masa kini. Mereka mewakili gaya hidup dan kerja yang baru. Kerajaan kita boleh melonggarkan beberapa peraturan untuk menarik mereka untuk tinggal di Malaysia. Mereka datang ke sini bukan untuk mendapatkan wang kita, tetapi untuk berbelanja dan menghabiskan di sini. Sebenarnya, negara jiran kita, Thailand, telah lama mengamalkan kedatangan digital nomad di sana. Kejutan lainnya adalah jumlah penduduk digital nomad di Thailand berada di tangga ketiga di dunia. Ini menunjukkan bahawa mereka telah menerima cara ini dengan membuka pintu kepada orang asing untuk masuk ke negara mereka. Untuk mengejar ketertinggalan, Malaysia boleh menyediakan dasar visa yang lebih fleksibel dan lingkungan kediaman yang mesra, agar mereka lebih mudah datang menetap di Malaysia. Walaupun mereka mungkin bukan mesin pencari duit bagi kita, pengeluaran mereka dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendorong perkembangan ekonomi Malaysia. Digital nomad ini akan berbelanja, makan, menikmati pelancongan, dan sebagainya di sini, yang akan memberikan kehidupan kepada perniagaan dan industri perkhidmatan kita. Mereka juga boleh memberikan daya baru kepada pasaran hartanah tempatan. Oleh itu, kita perlu memandang positif kebaikan kedatangan orang asing ke Malaysia dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencipta persekitaran yang menarik bagi mereka. Penurunan nilai ringgit Malaysia juga membuat lebih banyak orang asing mempertimbangkan untuk berimigrasi ke Malaysia. Malaysia telah melancarkan program Rumah Kedua, Second Home Program, sejak 20 tahun yang lalu, dan program ini sangat disukai oleh banyak orang asing. Kononnya, jumlah permohonan dari orang asing sangatlah banyak, tetapi program ini ditangguhkan sementara selama pandemik. Meskipun sekarang program tersebut dibuka semula untuk aplikasi, tetapi syarat aplikasinya menjadi lebih ketat dan ambangnya lebih tinggi, sehingga banyak orang tidak dapat memenuhi syarat tersebut dan memilih untuk berimigrasi ke negara lain. Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Syed Hamid Albar, menyatakan bahawa program Rumah Kedua telah memberikan nilai kewangan hampir 1 bilion RM kepada Malaysia dalam 1 tahun setelah dihidupkan semula. Namun, setelah syarat program ini diperketat, jumlah pemohon menurun hampir setengahnya. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 3,900 orang yang memohon program ini, tetapi setelah syarat diperketat, jumlah pemohon turun menjadi hanya sekitar 2,000 orang. Program Rumah Kedua Malaysia adalah projek yang baik untuk menarik modal kekal di Malaysia. Ini akan membolehkan banyak orang asing membeli hartanah di Malaysia, mencipta peluang pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan industri berkaitan seperti pembinaan, perabot, dan perkhidmatan hartanah. Program Rumah Kedua mengkehendaki orang asing melakukan pelaburan di Malaysia, termasuk pembelian saham, menubuhkan syarikat, atau melabur dalam dana. Pelaburan-pelaburan ini mempunyai impak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencipta peluang pekerjaan. Program ini juga menarik beberapa orang kaya asing untuk tinggal di Malaysia dan menghabiskan wang di sini. Mereka akan memberi barang dan perkhidmatan di Malaysia, memberikan peluang perniagaan dan pendapatan kepada sektor runcit, restoran, pelancongan, dan perkhidmatan lain.
Namun, pada masa ini kerajaan telah meningkatkan ambang syarat program rumah kedua secara berlebihan, sehingga menghalang banyak orang asing yang ingin memohon program tersebut. Ini juga bermakna bahawa banyak modal yang sepatutnya mengalih masuk ke Malaysia kini dialihkan ke tempat lain. Ada orang yang mengatakan bahawa kerajaan Malaysia masih memberi keutamaan kepada orang Melayu, jadi banyak dasar tidak berani dilaksanakan. Kerajaan bimbang bahawa ini mungkin akan menjejaskan kedudukan orang Melayu. Mereka juga bimbang jika orang Taiwan atau Hong Kong datang menetap di Malaysia, ini akan meningkatkan kedudukan orang Cina dan meningkatkan jumlah penduduk Cina. Begitu juga jika kumpulan dari Cina datang melabur di Malaysia, ia akan meningkatkan kedudukan orang Cina, malah kumpulan dari Amerika Syarikat datang melabur di Malaysia juga akan memberikan peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada orang Cina. Apakah anda benar-benar berpendapat demikian? Tentu saja, walaupun begitu, kita tidak boleh sepenuhnya putus asa. Kita boleh berusaha untuk mencapai kesaksamaan dan keadilan serta memajukan persekitaran sosial yang lebih terbuka. Kerajaan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan semua orang mempunyai peluang dan hak yang sama. Tanpa mengira sama ada mereka orang Cina, orang India, atau kumpulan etnik lain, hanya melalui perpaduan dan kerjasama, kita dapat membawa perubahan positif untuk masa depan Malaysia. Untuk menguatkan ringgit Malaysia, yang paling penting adalah menggerakkan ekonomi. Kerajaan perlu berani dan melakukan apa yang perlu dilakukan, melakukan reformasi yang diperlukan. Jangan terlalu banyak berkebimbangan, jika tidak, ringgit Malaysia akan selalu merosot dan sukar untuk bangkit. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.